Okay, saya start. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'amalin la yurfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada ilmu yang tidak manfaat ya Allah. Jauhkanlah kami daripada hati yang tidak pernah khusyuk ya Allah. Jauhkanlah kami daripada nafsu yang tidak pernah kenyang ya Allah. Jauhkanlah kami daripada amalan yang tidak diterima-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada doa yang tidak dimakbulkan ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga hari ini adalah hari kita yang lebih baik dari semalam. Iaitu sebelum ni kita tak dapat keluar rumah, kita ada PKP, PKPD kan. Tak tahulah sampai bila akan berakhir. Namun kita berdoa kepada Allah. Ini satu bentuk yang mana Allah Ta'ala sedang memberi kita satu nikmat yang baru, di mana kita dapat keluar semula untuk bekerja seperti biasa. Kita dapat, kalau di segi muslimahnya dapat keluar kerja, kalau di segi sayanya dapat keluar untuk berdakwah secara offline dan sebagainya. Lama sangat dah tak jumpa face to face dengan muslimat, masya-Allah tabarakallah. Kadang-kadang semangat kita ni apabila kita berukhuwah, walau di alam maya itu cuma jambatan saja. Tapi sekarang kita dapat tengok face to face, mencampahkan ukhuwah Islam tu yang penting, akan menaikkan semangat dalam rohani, memberi satu vitamin kita katakan. Bukan senang kita ni, masya-Allah tabarakallah, hidup kita manusia ni kena saling kita kata apa, saling berhubung, menghubungkan. Apatah lagi orang Islam ni dengan orang Islam yang lain tu bagaikan bersaudara. Bila bersaudara hanya boleh tengok dekat maya saja, itulah masalahnya kan. InsyaAllah moga-moga Allah Ta'ala permudahkan urusan kita, urusan dakwah kita. Moga Allah Ta'ala berikan hidayah kepada kita yang sentiasa tetap di atas jalannya, insyaAllah. Okey. Sebelum tu saya nak minta izin kepada muslimat untuk rakan-rakan Facebook kita yang minta daripada semalam lagi. Ustazah, ada yang mention saya, ada yang WhatsApp saya, Ustazah nak pergi dekat surau tu, Ustazah tolonglah buat dekat buat FB online supaya kami yang jauh nun di Kedah, jauh nun di Pulau Pinang, jauh nun di mana-mana serata Malaysia ni dapat juga bersama-sama, seolah-olah hati mereka berada dalam surau ni bersama-sama dengan kita. Melalui saya raikan melalui FB online, insya-Allah dapat sama-sama kita menimba ilmu, walaupun kita tak dapat hadir secara jasad, tapi roh kita ada di taman ilmu tersebut, insya-Allah. Di samping kita menjaga adab kita saat kita berada dalam majlis ilmu, kita menutup aurat dengan sempurna, kita niat kerana Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sebab ilmu ni nur, bila nur itu cahaya ni dia tak boleh nak masuk dekat hati yang dipenuhi dengan kita kata dosa-dosa yang menghitam. So kita sucikan, moga-moga Allah Ta'ala sudi memberi nur cahaya yang namanya ilmu tu dalam hati-hati kita, insya-Allah. Okey. Jadi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
dengan buku yang saya bawa ini, moga-moga kita mulakan dengan muka surat pertama. Tak dengar? Ni. Oh tu, okey. Kita mulakan dengan muka surat pertama dalam buku 40 kisah menarik dari Al-Quran. Boleh muslimat semua miliki. Cuba-cuba kita cek sama-sama. Kita buka sama-sama, kita hayati sama-sama. Okey. Dalam buku ni, sebenarnya ini adalah salah satu daripada kajian pelajar Ma'had Tarbiyah Islamiah Derang, iaitu pondok bapa saya yang berada di Kedah, yang sama-sama mereka bukukan pada akhir tahun 6 sanawi. Maksudnya 6 sanawi itu tingkatan 6. Ini di antara salah satu daripada kita kata khidmat anak-anak tuan guru, anak-anak murid tuan guru, bagaimana mereka mengaplikasikan pengetahuan sepanjang mereka berada di Ma'had Tarbiyah tersebut. Masya-Allah, tabarakallah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengalirkan pahala kepada mereka. Dan buku ini juga diketuai oleh Ustaz Zamri yang merupakan anak murid juga daripada Ma'had Tarbiyah Islamiah Derang, yang banyak memberi sumbangan dalam penulisan. Dan saya pun kadang-kadang saya menyampaikan dakwah ataupun ceramah banyak menggunakan buku-buku beliau, sebab dia mempunyai buku-buku yang kecil-kecil yang mudah untuk kita hatam. Tak adalah macam tafsir yang tebal-tebal dan sebagainya kan. Itu mungkin boleh jadi rujukan kita sahaja. Dan buku-buku ini sambil-sambil santai kita boleh baca. Banyak hadis-hadis tentang, di antara buku yang paling best seller sekali itu buku tentang Rasulullah bercerita di Taman Kisah, sangat-sangat menarik. Kisah-kisah tentang umat dan nabi-nabi terdahulu tapi termaktub dalam hadis. Masya Allah, tabarakallah. Buku tu boleh kita baca, kita sembang-sembang cerita dekat anak-anak kita. Kisahkan dekat suami kita, kisahkan dekat kakak kita, adik kita. Dan kita boleh buat, kalau setengah tu kalau orang tabligh dia suka buat taklim kan, lepas asar dia orang buat taklim, dia orang akan baca bayan dan sebagainya. Kalau kita boleh baca buku tu sebagai kisah untuk dia orang faham. Tak adalah ruang dalam rumah kita tu kosong saja kan. Diberkati, dilempahi dengan hadis-hadis yang kita baca, insya-Allah. Jangan mesti kata aku ni tak pandai lah nak baca hadis, tak pandai baca matan dia dalam bahasa Arab, baca matan dalam bahasa Melayu, tak ada masalah. Yang penting hati kita dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, insya-Allah. Jadi saya mulakan dengan buku ini, iaitu pada muka surat pertama. Buat makluman muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, buku ini sebenarnya bukanlah asbabun nuzul, bukanlah kita kata sebab-sebab turunnya ayat ni. Daripada ayat ni ada kisah yang menarik di sebaliknya. Kalau asbabun nuzul, sebab peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat ni. Tapi yang kita nak baca ni 40 kisah menarik dari Al-Quran ini adalah tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku, bukan yang menyebabkan ayat ini turun, tak. Tapi masa peristiwa tu berlaku ada kaitan dengan ayat ni. Macam tu. Ada kaitan. Barangkali memang dah turun semua dah ayat Al-Quran, settle semua dah turun. Tapi saat peristiwa itu berlaku bertepatan dengan ayat ini. Macam tu. Jadi saya akan bawakan. Dia bukan asbabul nuzul bukan juga asbabul wurud. Asbabul wurud tu hadis. Yang sebab-sebab hadis ni dikeluarkan. Ayat ni ada kisah. Contohlah macam kita nak mudah faham, ada analogi dia. Contoh kita tengok tadi Taman Tasik Titiwangsa kan, saya lalu tadi kan ada kena lalu Taman Tasik Titiwangsa. Teringat aku masa umur 17 tahun tu ada dengan mata air dekat situ. Lebih kurang macam tu lah. Tapi bukanlah sebabnya Taman Tasik Titiwangsa tu dibuat kerana kita. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah dalam tafsir Al-Muttaqin, Keluaran Jakim. Keluaran Jakim menceritakan tentang maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menolong dan memberi kemenangan ke atas mereka. Jaminan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah disempurnakan dengan terbunuhnya sebahagian kaum Yahudi yang menentang perjanjian Madinah dan mengusir sebahagian yang lain.
Jadi janji kemenangan yang diungkapkan dengan perkataan akan memeliharamu dari kejahatan mereka ini terus berpanjangan selagi tidak ada sebab-sebab mengapa mereka tidak ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini satu tuntutan kepada kita. Ini cerita ni turun kerana apa? Kerana Allah Taala memberi jaminan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak menjadi penolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengusir orang Yahudi dan membunuh di antara sebahagian daripada mereka disebabkan mereka melanggar perjanjian. Atas sebab tu dalam hadis nanti kita dalam buku nanti kita akan cerita yang lain pula. Okey, kemudian jadi mungkin kita ni ada satu persoalan yang bermain di minda kita. Jadi bagaimana dan apa jalan untuk mendapatkan pertolongan daripada Allah? Kalau kita tengok hari ni, masya-Allah, tabarakallah, ramai umat Islam yang ditindas daripada negara-negara yang kita, alhamdulillah, Malaysia adalah negara yang menjadi pelopor utama untuk menjadi sebagai pengaman daripada negara-negara yang berperang. Asalkan ada peperangan, ni Malaysia ni jugalah yang akan hantar segala bantuan ke sana. Itu di antara bentuk bantuan yang kita boleh lakukan, yang mana kita sebagai seorang Islam. Yang lain kita tak mampu. Sebagai contohnya kita tidak boleh pergi berperang dan sebagainya, turut sama dalam peperangan dan sebagainya, sebab mereka ada beberapa prosedur peperangan yang berlaku di luar sana, walaupun negara Islam dan sebagainya dengan negara kufar dan sebagainya. Jadi apa yang kita buat? Kita jadi sebagai negara pengaman. Okey, moga di depan Allah nanti kita ada jawapan kita. Kita tengok dalam Facebook kan ada untuk bantuan pelarian dan sebagainya. Okey, ada donation dan sebagainya kan. Okey, kita bagi juga walaupun sedikit, walaupun tak banyak, tapi kita bagi dengan seikhlas hati. Itu sebagai kita orang awam kan. Jadi tapi saya nasihatkan cek dulu betul tak dia punya angka, dia punya nombor akaun tu sama tak dengan nombor akaun yang sebenar-benarnya. Sebab ramai scammer sekarang ni cukup banyak, licik sangat. Perasan tak dalam Facebook kadang-kadang scroll ada cerita pasal saham kan. Ada ustazah-ustazah selebriti ni masuk saham ni gini-gini yang terkenal. Muka saya alhamdulillah tak ada sebab tak famous. Lega kan. Jadi yang famous lah semua yang ada dekat situ tu. So diorang tengok, ustazah pun masuk, takkan kita tak nak masuk? So diorang pun menyertai, padahal tak sah di segi cara nak promote kepada orang pun tak benar. Jadi kena buat dengan betul lah. Kalau nak promote benda-benda macam tu, jangan buat benda-benda yang menipu. Jadi kita kena tengok juga. Semua tu kena tabayyun. Dalam Islam dipanggil sebagai tabayyun. Tabayyun tu selidik. Macam polis siasat tu lah. Selidik sampailah kita puas hati, barulah kita membeli. Bukan kedekut, tapi kita nak saluran kita sampai pada yang sepatutnya, insya-Allah. Okey. Jadi dalam bab ni kita mempersoalkan macam mana kita nak dapatkan pertolongan Allah. Sebab kalau kita tengok hari ni macam Allah Taala kalau dangkal di segi dangkalnya keadaan kita ni, sejauh mana fikiran kita yang ada, setakat tu sajalah kita boleh fikir. Kalau kita tengok kenapa Allah Taala tak memenangkan umat Islam yang ada di luar negara sana, betul kan? Kenapa Allah Taala tak membantu mereka dan sebagainya? Kenapa kita ni orang Islam seolah-olah terjepit di tengah-tengah kehancuran dunia ni? Kita seolah bertanya begitu. Dalam satu segi kita tengok di sini, pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala nak memberi kemenangan itu daripada Allah. Siapa yang diberi kepadanya kemenangan, maka pastilah dia menang. Itu kita kena mengimani. Kalau Allah Taala kata nak bagi dekat dia kemenangan, maka Allah Taala akan bagi. Tak ada siapa pun boleh halang. Tapi kalau Allah Taala nak bagi kekalahan, maka Allah Taala akan beri. Tak ada siapa pun yang boleh memenangkan. Macam tu. Dalam ni ada satu konsep yang perlu kita faham. Apa maksud dia konsep di situ? Konsep tawakkaltu 'ala Allah. Aku dah berusaha ya Allah. Aku dah buat sejauh mana yang Engkau minta. Aku dah melakukan segala-galanya ya Allah. Sekarang aku serah kepada Engkau ya Allah. Kalau Kau tak beri kemenangan pun ada hikmah dia. Kalau Kau beri kemenangan pun ada sebab dia. Yang penting apa? Ni tawakal kita.
Tawakal tu dia ada kaitan dengan keimanan tu. Dia ada kaitan dengan apa? Rukun iman kita, iaitu percaya kepada qada dan qadar. Kalau kita tak percaya pada qada dan qadar, kita tak boleh terima segala takdir yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Betul tak? Berapa ramai di antara kita, bukan muslimat sinilah, saya secara random je lah kan. Di antara kita berapa ramai solat 5 waktu bagus. Masya Allah, tabarakallah, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya pada kitab-kitab, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada apa lagi? Kepada malaikat. Masya Allah. Yang keenam ni susah sikit ustazah, dia kata. Percaya kepada qada dan qadar. Bila ditimpa musibah, tak ditimpa musibah tak kata apa. Tapi bila ditimpa musibah, masa saat inilah kita diuji. Ditimpa musibah ni ada dua jenis. Ditimpa musibah kesenangan, boleh juga disebut sebagai musibah, kerana makin kita senang, makin kita jauh daripada Allah. Yang kedua, ditimpa musibah dengan kesusahan. Ini agak baik sikit berbanding dengan kesenangan. Sebab bila kesusahan kita cepat tersedar, cepat tersentak dan cepat kembali kepada Allah. Tapi yang malangnya, kalau dangkalnya, maksudnya dangkalnya akal kita, dangkalnya ilmu kita, dangkalnya iman kita, bahkan kita tidak boleh menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang timbul perkataan tu, yang timbul pernyataan, aku tidak minta untuk lahir ke dunia. Amboi, badan kita ni milik siapa? Jasad kita ni milik siapa? Hati kita ni milik siapa? Milik Allah. Suka hati Allah lah. Allah Ta'ala nak hidupkan kita kah? Tak nak hidupkan kita kah? Allah Ta'ala perintah, buat saja. Kalau kita hanya mengeluarkan kata-kata kecewa tu, kita seolah-olah bukan makin rasa rendah diri, bukan makin rasa hina, tapi makin rasa ego, makin rasa macam besar diri, macamlah kita yang memiliki diri kita. Dan bahkan kita marah kepada Allah kerana Allah Ta'ala takdirkan macam tu kepada kita. Jadi keadaan yang macam tu kita kena ubah. Bermakna tawakal tu kena ada. Wajib manusia itu bertawakal kepada Allah. Tapi nak tawakal ni kena dahulukan dengan doa dan usaha. Setelah berdoa, setelah usaha, maka tawakal kepada Allah. Kalau orang tu dia tidak ada persediaan dalam peperangan, contohnya, kita tidak ada persediaan dalam peperangan, tiba-tiba kita pergi berperang tanpa senjata, tiba-tiba nak tawakal tu ala Allah, kena gaya ke tak? Tak kena gaya, sebab kita tak usaha. Kita nak masuk universiti sekalipun, kita nak memegang satu ijazah graduan sekalipun, bermula daripada bawah. Mesti kena ada alat-alat dia nak masuk ke universiti. Contohlah kan, mesti kena ada. Kalau tidak, memang tak masuk lah. Boleh tu, keluar-keluar lahir saja, si mak tu dah daftar anak dia masuk universiti. Sebab apa? Suka hatilah anak aku nak masuk universiti. Tanpa bawa alat-alat dia, contoh tanpa melalui fasa-fasa kecil dia, melalui fasa sekolah rendah, fasa sekolah menengah dan sebagainya, tiba-tiba nak masuk universiti. Agak-agak logik tak? Logik tak gitu? Hatta nak masuk sekolah pondok sekalipun, kita nak mengaji sekolah pondok sekalipun, kena tahu, faham baca Quran, kena boleh baca jawi, kena boleh menulis dan sebagainya, baru dapat masuk sekolah pondok. Macam tu juga keadaan yang perlu kita faham. Nak berperang tak ada senjata, orang panggil bodoh sombong. Nak masak nasi tak ada periuk, tak ada beras, sebut je kat nasi tu kun fayakun. Hebatnya kita. Masya Allah, tabarakallah. Ini kita kena faham erti tawakal yang sebenar. Okey, yang kedua, kalau kita tengok di sini, pertolongan Allah yang dijanjikan di sini tidak mutlak, tapi bersyarat. Allah Ta'ala tak janji kita secara mutlak, kamu buat gini, kamu pasti menang. Tapi Allah Ta'ala bagi syarat kepada kita. Di antaranya, syaratnya bila dalam satu ayat disebut wala yansurannallahu man yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Dan sesungguhnya Allah tetap menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Siapa yang tolong agama Allah,
confirm Allah Ta'ala akan tolong dia. Itu syarat dia, Allah Ta'ala kata. Kita kena masuk dalam syarat tersebut. Kita sebagai seorang ibu, di ibu di dalam rumah tangga kita, ibu sebagai seorang wanita muslimah yang berfungsi dengan jiran kita, berfungsi dengan masyarakat luar kita. Apa cara kita nak menolong agama Allah ni? Apa cara dia? Apa cara dia? Dakwah ada dua jenis. Satu dakwah bil lisan, dengan lidah, macam yang saya duk sampai ni, cakap kan. Dan dakwah bil lisan ini kena hati-hati. Cakap biar serupa bikin. Bila bercakap, orang yang bercakap, orang berdakwah, kalau dia tak buat, dia suruh orang buat, dia tak buat, ataupun dia larang orang buat tapi dia buat, dia ada janji siksa di dalam api neraka nanti. Seperti mana keldai yang berpusing-pusing dalam neraka, sehingga terbelit berat perutnya, masya-Allah, tabarakallah. Nanti orang akan tanya, Tuan Guru, kenapa kamu duduk dalam neraka ni? Kamu pusing-pusing macam ni, kenapa jadi macam ni? Dia akan jawab, masa di atas dunia dulu aku suruh orang buat, aku tak buat. Aku larang orang buat, aku buat. Bahaya. Itu dakwah bil lisan. Ya. Itu macam mana cara dia pendakwah nak keluar daripada keadaan yang macam tu? Cara dia, ya Allah, setiap kali dia nak mulakan mengajar, nak mulakan bercakap, nak mulakan berdakwah, ya Allah, apa yang aku cakap ini adalah untuk diriku juga. Pesanan untuk diriku. Namun aku suarakan dengan suara yang lebih kuat supaya orang ramai pun dengar. Dapat mengambil manfaat pesanan yang aku buat untuk diriku. Jadi itu boleh menjadi jalan selamat kepada dia. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Itu bukan tugas yang mudah, tugas yang sangat-sangat berat. Dan yang kedua, dakwah bilhal. Dakwah bilhal ni dengan tingkah laku. Islam ni akan dilihat cantik dengan akhlak dia. Yang duk bawa Islam yang nampak tak cantik tu siapa? Orang dia jugalah kan. Dengan akhlak dia tu, dengan akhlak dia yang su'ul khuluq tu. Akhlak yang sangat-sangat apa? Sangat-sangat buruk. Maka orang lain yang melihat akan mengatakan bagaimana? Dia lebih kurang sama je. Padahal dia Islam, tak dapat aku nak beza. Orang kafir minum arak, dia pun minum arak juga. Orang kafir, contohlah jiran sebelah kita non Muslim, contoh. Dia tengok-tengok Allah, orang Islam pun tak tutup aurat dengan sempurna, pakai skirt sampai ke ni, aku pun lebih kurang. Jadi kalau aku masuk Islam tak ada beza. Tak ada perbezaan, tak dapat nak membezakan di antara Islam dan kafir. Itu dakwah bilhal. Jadi kita kena bawa mesej Islam yang Allah Ta'ala berikan kepada kita tu, bawa sebaik-baiknya. Itu satu amanah. Bukan saja-saja je. Ingat kita hidup atas muka bumi ni, ada matlamat dia. Bukan hidup, kan ada satu falsafah mengatakan ada dua jenis. Hidup untuk makan, makan untuk hidup. Kita yang mana satu tu? Kita yang mana satu? Hidup untuk makan kah, makan untuk hidup? Makan untuk hidup, insya-Allah. InsyaAllah kita ni makan semata-mata untuk meneruskan kehidupan kita. Sebab dalam kaedah mantiq, ada satu ilmu mantiq ni, ilmu kita kata lebih kurang macam ilmu peguam lah. Dia kata manusia ni, manusia juga digelar sebagai hayawanun natiq. Haiwan yang berfikir. Haiwan, tapi yang diberi akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tak guna akal kita dengan sebaiknya, tak guna akal untuk menyembah Allah, jadilah kita seperti mana apa? Seperti mana? Haiwan yang ada. Haiwan yang sekarang kita tengoklah macam-macam. Kalau sekadar nak makan, lembu pun boleh makan. Kalau sekadar hidup untuk makan, lembu pun makan. So kita tidak ada beza. Tapi oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala disebut dalam ayat Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami memuliakan anak Adam. Kemuliaan Allah itu rupanya satu tanggungjawab, satu amanah.
Bukan Allah Ta'ala mulia saja-saja. Mulianya anak Adam tersebut kerana apa? Dia taat. Dia patuh pada perintah Allah. Dia faham hukum agama Allah. Dia tahu apa itu wajib. Dia tahu apa itu sunat. Dia tahu apa itu haram. Dia tahu apa itu harus. Dia tahu apa itu makruh dan sebagainya. Bila dia tahu semua macam tu, maka dia sami'na wa ata'na. Dia dengar dan dia taat apa yang Allah Ta'ala perintah. Maka dia jadi orang yang mulia. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut. Tapi kecuali orang-orang yang apa? Orang-orang yang dia enggan. Bila dia enggan, jadilah seperti mana asfalas safilin, manusia yang sangat hina, yang boleh seolah-olah diinjak. Diinjak tu maksud asfal. Biasa dengar tak bahasa buku dulu-dulu ni? Dia panggil, saya kan dulu suka baca novel juga. Nakai jugalah. Suka baca novel. Di antara yang paling saya ingat, dia kata, satu ayat tu kata, aku berjalan di atas aspal. Ingat tak? Aspal tu apa dia? Jalan tar. Ya? Bila saya baca pula tafsir ni, rupanya asfalasafilin ni, hina-hinanya manusia macam aspal, maknanya diinjak-injak. Kalau dia tak dengar dan patuh kepada Allah, jadilah dia hina seperti itu dan bahkan dipijak, bukan diinjak ni bukan sekadar manusia yang menginjak, bahkan haiwan turut menginjak dia. Masya Allah, tabarakallah. Jadi manusia ni asalnya mulia, Allah Ta'ala mulia. Mulia kerana apa? Kerana dia taat dan patuh kepada Allah. Tapi dia akan jadi hina kalau dia sendiri yang menghinakan diri dia. Tak ada manusia ni. Allah Ta'ala beri pilihan. Kullu muyassar lima khuliqa lahu. Jangan kata aku buat benda-benda yang hina ni sebab aku dipaksa. Sebab aku dipaksa. Dipaksa oleh siapa? Dipaksa oleh takdir Allah. Itu silap. Kan semua ni manusia Allah Ta'ala beri pilihan. Okey, saya nak tanya analogi kita yang paling mudah. Kita nak bos kita, contoh bos kita yang bila di meeting, kita suka dia memberi pilihan pada kita untuk buat sama-sama berbincang buat keputusan, ataupun kita lebih suka dia menentukan segala-galanya tanpa kita ni cuba dengar saja, patuh saja. Apa yang kita nak? Yang mana satu kita nak? Orang azan kan? Tak apa, dia jauh, kita tak apa dengar tak apa. Okey, yang mana satu kita nak? Sudah tentu kita nak, kita sama-sama boleh menyumbangkan buah fikiran, bos boleh mendengar apa yang kita nak, bahkan bos boleh meneliti dan akhirnya menerima. Itu maksud bos yang bagus kerana dia memberi pilihan kepada orang bawahan dia untuk memilih. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala memberi pilihan kepada kita. Allah Taala tak tentu kawan ni masuk neraka, tak tentu. Tak tentu begitu. Cuma Allah Ta'ala beri pilihan. Kalau kamu nak neraka, ini dia jalan dia. Kalau kamu nak syurga, ini dia jalan dia. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi, salah kalau kita katakan, aku buat ni sebab Allah Ta'ala takdir aku buat macam ni. Jadilah kita seperti mana kumpulan Qadariyah, yang semua macam lalang, tak ada pilihan. Aku boleh makan hari ni pun sebab Allah Ta'ala pilih. Kita kata kita tak ada pilihan, Allah Ta'ala yang pilih dekat kita. Ada. Manusia ni Allah Ta'ala maha adil bagi pilihan kepada kita. Boleh kita faham macam tu? Boleh insyaAllah. Okey, kita cuba hatam sebaik-baiknya untuk kita nak faham takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Jadi dengan syarat kemenangan tadi, Allah Ta'ala kata kalau kamu tolong agama Allah, Allah Ta'ala akan tolong kamu. So kita tak perlu takutlah dengan rezeki Allah. Tak perlu takutlah dengan apa-apa. Contoh yang berlaku kita hari ni, COVID dan sebagainya. Bila aku masa sebelum terjadi COVID ni, saya ada mengajar satu tempat, satu syarikat. Ramailah masa tu pekerja-pekerja diberhentikan. Masya Allah, kesian tengok ibu-ibu yang dah lama bekerja dan suami yang sakit. Tapi sampai masa dia pun nak diberhentikan, walaupun dengan pampasan, tapi masih memikir apa jalan ke depan nanti nak buat. Sebab diberhentikan, bukan pencen, bukan apa, tapi diberhentikan disebabkan ekonomi yang jatuh.
mereka pun datang mengadu dalam keadaan kesusahan dan sebagainya. Adalah sedikit tazkirah yang saya beri. InsyaAllah pasti pilihan ini, ya, pilihan yang kamu kena akur ini ada hikmah di sebalik dia. Sebab apa? Rezeki Allah ni kita jangan takut. Setiap orang ni Allah Ta'ala dah tentu dah rezeki. Dah janji dah dalam satu hadis kan. 4 bulan dalam perut ibu, rezeki, ajal, jodoh, bahagia atau celaka. Maknanya rezeki dia tu dah ada. Macam mana sekalipun akan tetap ada. Cuma kita tak tahu jumlahnya yang bagaimana. Sebab apa? Kalau kita tahu jumlah dia, pakai tak mau usaha. Aku tahu dah, aku buat macam mana pun takat ni je aku dapat. Betul tak? So, bila kita tak tahu jumlahnya, maka kita pun berusaha. Ada orang, dia tak usaha, tapi rezeki yang Allah Ta'ala janjikan dia tu banyak. Tapi, nak kena tunggu dia usaha dulu. Maka akhirnya, bila ada beberapa bulan, 3-4 bulan dan sebagainya, tiba-tiba saya dapat satu WhatsApp yang sangat mengembirakan hati saya. Dia kata, asbab saya serahkan seluruh kepercayaan kepada Allah dalam mengaturkan hidup saya, Ustazah. Dia kata, saya dapat menggunakan duit pampasan itu untuk berniaga dan hari ini Masya Allah saya dapat lebih banyak daripada apa yang saya sangka. Daripada selama pekerjaan saya selama ni berapa puluh tahun saya kerja dengan tempat tu, inilah hasil yang saya dapat. Masya Allah, tabarakallah. Nampak? Sikit saja. Mungkin kerana berhenti tu Allah Ta'ala nak dia usaha lebih, maka janji-janji Allah tu nak bagi yang lebih banyak tu ada. Jadi apa saja yang berlaku kepada kita ni serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah cuba sebaiknya insya-Allah. Okey. Kita kembali balik pada ayat tadi ni. Ada kisah di sebalik ayat tersebut. Tadi ni asbabun nuzul dia. Sekarang saya baca ada kisah di sebalik ayat ni. Okey. Ayat ini sebenarnya menceritakan tentang juga kisah ada sebalik pada kisah ayat ni, iaitu masa zaman pemerintahan Sayyidina Osman. Sayyidina Osman, selepas Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, lepas Sayyidina Umar, Sayyidina Osman. Masa tu berbelah bahagilah waktu tu nak lantik Sayyidina Ali ataupun Sayyidina Osman. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya Sayyidina Osman dilantik menjadi khalifah. Masa Sayyidina Osman dilantik menjadi khalifah, maka ada yang tak suka, ada yang tak minat, ada yang tak suka, bahkan ada yang memberontak. Itu kalau kita tengok zaman khalifah terdahulu, Masya Allah, tabarakallah, yang dilantik itu adalah orang yang soleh, menantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak kita tak dapat nafikan. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sangat-sangat malu kepada Sayyidina Osman. Pernah satu ketika saya cerita mafhumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk dengan Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar adalah mertua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tengah-tengah duduk tu adalah terselok sikit kain, kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa terselok tu, masa tengah sembang-sembang tu, Rasulullah tak tutup pun. Tiba-tiba Sayyidina Osman pun datang menyertai. Nampak Sayyidina Osman, Rasulullah terus menutup kain tersebut yang terselak tadi. Rasulullah malu kepada Sayyidina Osman. Kalau orang yang Rasulullah malu, maka orang tu hebat tak? Masya Allah, tabarakallah, seorang menantu tapi disegani oleh mertua. Kita nak jadi menantu yang disegani oleh mertua ni, Masya Allah, tabarakallah, jenuh bercinta. Kan dia syarat dia kalau zaman ni, syarat zaman ni lah, nak disegani kena ada harta, kena ada wang ringgit. Memang dalam satu hadis disebut tahadu tahabu. Kalau kamu saling memberi hadiah, kamu akan saling mengasihi. Itu nak mengundang segan. Maka buatlah, jangan kedekut sangat dengan mertua. Berikanlah apa yang kita ada. Mertua tu pun ibu kepada suami kita. Walaupun actionnya mertua tu macam mana sekalipun, sekadar kita boleh memberi, nak mengaut kasih sayang dia pun tak ada masalah. Silakan. Tugas kita nak mendekatkan hati, tak mau ada keretakan di dalam rumah tangga. Okey, saya berbalik kepada Sayyidina Osman. Okey, jadi setelah mana Sayyidina Osman menjadi khalifah, ketika itu maka ada pemberontak yang tak suka kepada pemerintahan Sayyidina Osman. Maka mereka pun menyebarkan segala risalah, memfitnah dan sebagainya, mengatakan Sayyidina Osman ini memerintah dalam keadaan yang sangat zalim.
memerintah dalam keadaan yang sangat tidak adil dan sebagainya. Maka sampai satu ketika Sayyidina Osman, mereka membuat satu rancangan jahat untuk membunuh Sayyidina Osman. Saya pernah tengok buku Al-Quran, kan mashaf kita ni terutang budi kepada Sayyidina Osman yang mengeluarkan, kita kata, yang membakar semua Al-Quran yang sebelum dibukukan, seperti mana Rassam Osmani. Kenapa disebut sebagai Rassam Osmani? Kerana buku yang Quran yang kita baca hari ini adalah hasil daripada budi Sayyidina Osman yang membukukannya dengan secara resmi. Maka buku-buku ataupun Al-Quran yang telah ditulis oleh sahabat pada zaman tu semua dikutip, dikumpul dan dibakar supaya apa? Tidak bercelaru nanti. Itu tak ada benda tu tak ada satu masalah, bukan satu dosa. Ketika saya pergi Uzbek, saya buat satu rombongan muslimat. Di sana kami pergi ke satu tempat di Uzbekistan, mereka mengabadikan Al-Quran Sayyidina Osman, yang mana saat Sayyidina Osman dibunuh oleh mereka, pemberontak tadi yang diketuai oleh Abdullah bin Sabah, seorang Syiah, pengasas Syiah. Dia sebenarnya orang Yahudi daripada Yaman, dan dia adalah orang pengasas kepada Syiah. Mereka inilah yang membunuh Sayyidina Osman saat mana Sayyidina Osman dalam keadaan berpuasa. Sebelum Sayyidina Osman wafat, Sayyidina Osman bermimpi. Satu malam Sayyidina Osman bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, berjumpa dengan Sayyidina Umar. Mereka sama-sama duduk-duduk dalam syurga. Mereka pun berkata kepada Sayyidina Osman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Osman, "Ya Osman, mai buka puasa dengan kami." Ajak waktu tu Sayyidina Osman puasa. "Mai buka puasa dengan kami." Maka keesokannya Sayyidina Osman berpuasa. Pada saat itu, masa peristiwa itu berlaku, Sayyidina Osman dalam keadaan sedang berpuasa. Allahu Akbar, Masya Allah. Berlaku pemberontakan tu, Sayyidina Osman melarang semua untuk orang menolong dia. Sebab dia dah rindu dah. Dia dah terasa dah. Ketika tu Sayyidina Osman sedang baca ayat ni. فَسَيَكْفِيكَهُمُ wa huwas sami'ul alim. Ketika dia ditikam, darahnya mercik kena ayat tersebut. Di situlah saya tengok di Uzbekistan, Al-Quran yang diabadikan di sana, hasil yang sebenar daripada Sayyidina Osman, Quran Sayyidina Osman lah, senang cerita, pada ayat tersebut dah ada percikan-percikan darah di sana. Tapi dah lama dah lah kan, dah berlalu 1400 tahun yang lalu. Tapi masih ada lagi berbekas sampai sekarang. Allahu Akbar, sebabnya kita tengok. Ya Allahu Akbar, perjuangan Islam terdahulu, Masya Allah. Pembantu Sayyidina Osman, sahabat-sahabat yang menyokong, yang cuba menolong, ditegah oleh Sayyidina Osman. Kamu baliklah. Kamu baliklah dengan keluarga, baliklah ke rumah keluargamu, biarkan aku di sini. Saat ditentang, bukan Sayyidina Osman pergi tadah dia punya tengkok dia, tak. Sayyidina Osman menepis sehingga putus tangannya. Kemudian dibunuh juga, akhirnya mati di situ. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi ayat ini, itu yang kata di sebalik kisah ayat tersebut, bukan asbabul nuzul dia, tapi di sebalik kisah ayat tersebut. Maka saat itu, Masya Allah, Tabarakallah, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia punya rumusan daripada kisah ni, kita baik pun ada musuh, kena ingat, jangan kata aku ni tak baik ke sampai ada musuh, tak. Kita baik pun ada musuh, apatah lagi kalau tak baik. Macam tu. Musuh kita ni, Allah Ta'ala, musuh kita ni kalau dah jadi baik pun ada musuh dia adalah syaitan. Dan syaitan dengan sekutunya, maka syaitan itu akan menghasut sekutu-sekutunya untuk memusuhi kita. Sama ada melalui tindakannya kepada kita, dengan mensihir, kan zaman sekarang macam-macam, mensihir dan sebagainya, santau dan sebagainya, ataupun pulau dia dan sebagainya. Itu satu perkara biasa bagi orang yang berjuang di jalan Allah. Masya Allah, Tabarakallah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak meninggikan Islam sekalipun turut di pulau.
ya, turut mempunyai musuh yang sangat banyak. Jadi jangan heranlah, jangan rasa gundah gulana kalau kita rasa kita dah duduk dekat jalan yang baik. Ataupun kadang-kadang dengan musuh tersebut membuatkan kita kena muhasabah. Ada juga yang menjadi musuh kita adalah orang-orang soleh. Sebab apa? Kita ni seolah-olah bila kita berada di tengah-tengah orang soleh tak nampak kita. Bila kita komen ke, kita buat apa, orang soleh tak sahut apa yang kita buat. Masa tu kita kena muhasabah. Sebab apa? Allah Ta'ala akan detikkan dalam hati orang-orang yang salih ini untuk tidak memperdulikan orang yang banyak melakukan maksiat. Seandainya kita tidak diperdulikan oleh orang-orang yang salih, maka kita kena muhasabah balik. Barangkali banyaknya maksiatku, ya Allah. Barangkali aku ni belum lagi meninggalkan dengan sepenuhnya, ya Allah. Ampunilah dosaku, ya Allah, dan sebagainya. Kalau dimusuhi oleh musuh Islam, tak apa. Tak ada masalah apa, kita tak takut. Tapi kalau dimusuhi oleh orang yang soleh ni, kita takut. Contohlah paling dekat, bukan kita duk terbayang tok guru kita. Sebab kita kadang-kadang di kalangan tok guru pun kita tak terkenal kan. Bukannya macam tu. Contohnya, kita ada ibu yang salihah. Kita ada ayah kita yang soleh. Kita ada ibu mertua yang salihah, yang baik sangat dah. Kita ada suami yang soleh. Tapi seolah-olah kita ni macam mana? Macam tak mereka tidak suka dengan sikap kita yang terlalu ego, yang sikapnya yang sangat, macam mana nak cerita, saya pun tak boleh nak bayangkan macam mana keadaan kita disebabkan sikap kita yang banyak dengan maksiat. Bukan takat dengan ego, banyak dengan maksiat. Bahkan hari zaman ni, ya Allah, kalau tengok dekat gadget-gadget kita ni, tengah tengok yang elok-elok, tiba-tiba datang yang tak elok. Kan? Bila datang yang tak elok, dia lama pula dekat situ, kita pun tunggu lama pula tengok. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi dalam masa yang sama tu, maksiat hati tu bahaya. Apatah lagi ia berkaitan dengan syahwat. Boleh menjauhkan kita daripada Allah, bukan setakat dengan Allah, dengan hamba-hamba Allah yang saleh. Nak dapat doa mereka, apatah lagi lah. Kalau diri kita pun memang dah jauh daripada orang-orang yang sedemikian rupa. Yang macam tu kita kena muhasabah. Jadi pada tajuk yang pertama ni, ayat yang pertama ni tentang kisah Sayyidina Osman ini menjadi rumusan kepada kita, Masya Allah, Tabarakallah, bahawa orang yang baik pun tidak semestinya tidak ada musuh. Namun kita akan bahagia di sisi Allah. Yang penting Allah Ta'ala suka dengan kita. Yang penting Allah Ta'ala sayang dengan kita, insya-Allah. Jadi saya rasa sampai di sini dulu. Ada persoalan tak? Untuk kita boleh sama-sama sharing ataupun nak tanya ke apa, silakan. Dah jam berapa sekarang? Kat pukul 2 dah tu. Itu jam tu betul tu? Betul. Nampak macam banyak lagi tu. Saya kena berhenti 1.55. Kan? Betul? Kalau tak ni saya akan sambung lagi satu tajuk. Boleh lah? Okey. Tajuk pada muka surat yang kelima. Cuba tengok. Segalanya milik Allah. Ayat ini pun ada kisah di sebalik dia. Bukan kerana asbabun nuzul, tapi ada kisah di sebalik dia. Okey, saya baca dulu ayat ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Orang-orang yang bodoh, orang-orang bodoh yang kurang akal pertimbangannya akan berkata, apa sebabnya yang menjadikan orang-orang Islam berpaling daripada kiblat yang mereka menghadapnya selama ini? Katakanlah, wahai Muhammad, timur dan barat adalah kepunyaan Allah. Dia memberikan petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. Okey. Jadi ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin dan orang-orang munafik. Dia ada kisah dia, iaitu merupakan jawapan Allah kepada orang-orang ni. 3 ni. Yahudi, musyrikin, munafik. Yahudi siapa? Yahudi siapa? Musyrikin siapa? Munafik siapa? Orang Yahudi ni orang yang beragama apa? Agama Yahudi lah. Iaitu berpaksikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka ini adalah
satu umat yang menafikan nabi-nabi yang lain. Hanya nabi mereka sahaja yang mereka terima. Itu pun mereka ni sangat-sangat degil dengan nabi mereka sendiri pun. Aduh, orang Yahudi ni masya-Allah, bermula daripada Bani Israel, ya. Dalam Bani Israel itu ada dua, Yahudi dan Nasrani. Ya. Yahudi ni lebih kepada Nabi Musa, Nasrani ni lebih kepada Nabi Isa alaihi salam. Masya-Allah, tabarakallah, mereka ini tidak mengakui nabi mereka selain daripada tidak mengakui nabi selain daripada nabi mereka sendiri. Itu sebabnya kenapa mereka tidak menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir. Sedangkan dalam kitab Taurat mereka, Injil Nasrani tahu, kitab Taurat mereka diubah. Walaupun dah dikhabarkan akan datang kepada kamu seorang nabi yang terakhir, cuma Allah Ta'ala tak bagi tahu daripada mana. Tak bagi tahu daripada bangsa mana. Mereka duk angan-angan keluar daripada bangsa mereka. Tengok-tengok, bila keluar, Nabi ini adalah daripada bangsa Arab. Masya Allah. Mereka sangat marah dan sangat-sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saatnya, apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk salat berkiblatkan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini adalah kiblat Yahudi. Maka ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkiblatkan Baitul Maqdis lebih kurang dalam 2 bulan 3 bulan macam tu, mereka bangga. Mereka kata, ni tiru kami lah ni. Ikut agama kami lah ni. Itu makna agama kami betul. Lebih kurang macam tu lah. Maka bangga. Dan itu menyebabkan hati Rasulullah sangat-sangat sempit. Rasa macam sedih. Rasa macam, tak kena gaya lah macam tu. Setiap kali Rasulullah akan mendongak ke atas, menanti wahyu turun. Wahyu turun untuk memberi khabar tentang status kiblat tersebut. Setiap hari. Maka bila mana Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok ayat pada sebelah ni, ayat ni turun, katanya, saya baca dalam bahasa Melayu je. Kerap kali kami melihat engkau wahai Muhammad berulang-ulang menadah ke langit. Dia kata tengok ke langit, mendongak ke langit. Maka kami benarkan engkau berpaling menghadap kiblat yang engkau sukai, iaitu menghadap ke Kaabah. Okey. Kemudian oleh itu palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, tempat letaknya Kaabah, dan di mana sahaja engkau berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani telah diberikan kitab, mereka mengetahui bahkan perkara berkiblat ke Kaabah itu adalah perintah yang benar daripada Tuhan mereka, dan Allah tidak sesekali lalai akan apa yang mereka lakukan. Okey. Bila turun ayat ini, Rasulullah sangat lapang. Tapi saat turun ayat ini, ketika itu Rasulullah berada di satu masjid. Satu masjid yang sekarang disebut sebagai Masjid Qiblatain. Bila Rasulullah berada di masjid itu, ada riwayat mengatakan solat zuhur, ada riwayat mengatakan solat asar. Ketika itu Rasulullah sedang solat 1 rakaat dah berlalu. Dah 1 rakaat. Kemudian turun ayat ini. Bila turun ayat ini, macam mana mereka berpaling? Contoh, saya bagi satu contoh. Masjid asal-asal mereka berkiblatkan Baitul Maqdis belakang. Kemudian bila turun ayat ini, Rasulullah dapat wahyu pada rakaat yang kedua, turun ayat ini, Rasulullah berpaling kepada Kaabah yang berada di depan. Contohlah, berada di depan kita. Sekarang membelakangilah. Macam mana agak-agak? Bila pusing, sudah tentu imam membelakangi makmum. Macam mana? Saya pun terfikir juga dulu. Macam mana bila imam membelakangi makmum, macam mana punya gaya? Okey. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Benda ni semua akan jadi persoalan. Orang pergi umrah, dia akan tanya. Di Masjid Berqiblatan akan kisahkan cerita kisah ni. Macam mana dia orang berpaling? 360 darjah kot. Kan? Macam mana berpaling dan macam mana fungsi dia bila itu imam duduk kat belakang. Okey. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak solat di Masjidin Nabawi. Di Masjidin Nabawi kalau solat memang ramai bersaf-saf ketika itu. Pada saat itu Rasulullah SAW berada di Masjid Qiblatain. Mana ketika itu hanya ada sama ada satu saf ataupun dah saf. Jangan terbayang macam saf yang kita yang banyak ni. Jadi saat itu bila mereka berpaling kepada Kaabah, setapak sahabat mengundur ke belakang, setapak Rasulullah pergi ke depan. Maka cantiklah. Jadi saat itu kita dapatlah jawapan. Saya pun dulu terfikir juga, macam mana duk terbayang saf, macam mana Rasulullah nak langkah saf demi saf. Maksud tu ketika tu saf itu tidaklah sampai sebanyak mana saf yang ada di Masjidin Nabawi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dalam keadaan tersebut, ayat ini disebabkan ayat tersebut saya qulus sufaha tadi ni, iaitu orang-orang bodoh seperti mana musyrikin, munafiqin dan juga Yahudi tadi ini, yang mana mereka mempersoal bila turun tadi ayat ni dan Rasulullah berpusing tadi ke arah kiblat, iaitu kiblat Kaabah, maka mereka pun berkomentar, mereka pun kata orang-orang bodoh kurang akal, dia kata apa sebabnya nak menjadikan orang Islam berpaling pada kiblat yang mereka hadap selama ini. Maksudnya kata kalau wahai Muhammad, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad untuk bagi tahu kepada mereka timur dengan barat ni adalah milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Timur, barat lagi, utara, selatan tu semua milik Allah. So boleh saja nak beribadah, nak berkiblatkan di mana saat kita berada. Tapi dalam masa kita berkiblatkan kepada Kaabah dan sebagainya. Jangan seperti mana orang-orang Syiah. Orang Syiah dia kalau surau dia akan sana boleh, sini boleh, situ boleh. Mereka berpandukan pada ayat ni. Itu tafsiran yang tak kenalah. Jadi kita tak bolehlah tafsir macam tu, suka hatilah. Maknanya apa yang telah ditentukan kepada kita, sebagaimana yang kita ketahui. Kalau kita duduk dalam hutan sekalipun, pergi hiking dan sebagainya kan, nak solat tak tahu kiblat, kita dah ada handphone dan sebagainya, kita boleh berpandukan kepada kompas dan sebagainya. Tadi tak ada masalah pada kita sekarang. Okey. Jadi yang disebut sebagai Yahudi tadi jelas dalam satu ayat disebut walan taddu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sungguhnya Yahudi dan Nasrani ini sekali-kali tidak akan meredai kita sehingga kita ikut jejak langkah mereka, agama mereka ke, jejak langkah mereka, perbuatan mereka, apa saja mereka lakukan, dia nak kita boleh ikut mereka. Tapi mereka tak menafikan bangsa kita, menafikan bangsa selain daripada Yahudi. Selain daripada Yahudi adalah bangsa hamba, dia kata. Bangsa yang tak diterima, yang boleh dibunuh, yang darah halal darahnya. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Itu Yahudi yang Allah Ta'ala perintah kita baca dalam ayat Quran dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maghdub tu Allah Ta'ala murka. Siapa yang Allah Ta'ala murka? Orang Yahudi. Mereka orang yang cerdik pandai, orang yang sangat tinggi ilmunya, tapi mereka menyembunyikan ilmu kebenaran. Mereka menyembunyikan segala kebenaran, menyebabkan di kalangan mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya. Itu Allah Ta'ala murka. Ad-dallin siapa pula? Nasrani. Nasrani ni tak berapa cerdik, tapi hebat dalam ibadah. Buat amal tanpa ilmu, maka ditolak. Mereka ni suka melampau-lampau dalam amalan mereka. Okey, siapa pula musyrikin? Musyrikin ni orang yang menduakan Allah, mensyirikkan Allah. Begitu juga dengan orang yang kafir. Mereka percaya adanya Allah yang satu, tapi mereka menggunakan elemen-elemen ataupun apa-apa makhluk yang ada di atas muka bumi ini sebagai perantaraan. Tokong-tokong dan sebagainya, patung-patung dan sebagainya. Dan siapa pula orang munafik? Orang munafik ni ramai. Muka Islam, nama Islam, atas isi Islam, hati membenci Islam. Itu orang munafik. Zaman Rasulullah memang dah ada ramai orang munafik. Tapi kenapa Rasulullah tak bunuh? Sebab apa? Orang munafik ini bila nama dia Islam, atas isi dia Islam, bila Rasulullah bunuh, barangkali sejarah hari ini menceritakan Rasulullah membunuh sahabatnya. Sebab dia ada orang Islam. Jadi keadaan tersebut, ramainya orang munafik, dan hati-hati kita agar tidak tergolong dalam golongan tersebut. Ada orang dia kata dia sayang Islam, tapi dia punya perangai dia punya sikap dia macam orang munafik. Apabila berjanji, dalam hadis disebutkan, apabila berjanji dia
dia mungkir. Apabila dia bercakap, idza haddatsa kadzaba, bila dia bercakap dia berdusta. Wa idza utumina khana, apabila diberi amanah dia khianat. Itu ciri-ciri sifat orang munafik. Walaupun kita tidak munafik, wal ayazubillah, moga-moga bukan tergolong dalam golongan kita, tapi ciri-ciri tersebut adalah ciri-ciri sifat orang munafik. Kalau kita ada salah satu daripadanya, hati-hati. Takut keburukan hati kita, keburukan sifat kita ini Allah Ta'ala sangat-sangat benci, wal ayazubillah. Itu sebabnya kalau kita ambil wudu, pada ketika saat kita basuh kaki kanan, kaki kiri, waktu basuh kaki kanan tu, bacalah dalam bahasa Melayu pun tak apa, bacalah hati, ya Allah ya Tuhanku, kukuhkanlah kakiku ini di atas titian siratmu seperti mana kau kukuhkan kaki para walimu, para siddiqin, para orang yang soleh. Kukuhkanlah kakiku di atas titian siratmu. Waktu kita basuh kaki kiri pula kita baca, ya Allah, jangan kau goyah kakiku ini seperti mana kau goyah kaki para musyrikin, para munafikin, para kafirin. Kita minta itu doa waktu, walaupun doa tu adalah sunat, tapi itulah doa yang kita minta sungguh-sungguh supaya solat kita, wuduk kita tu sempurna. Daripada wuduk sambil duduk bercakap, daripada wuduk tak apa-apa, tak ingat basuh kaki, dah habis dah habis wuduk kan. Kesempurnaan wuduk itu bila kita buat dengan sebaik mungkin, insya-Allah kita dapat solat dengan khusyuk, insya-Allah. Jadi dengan keterangan ini moga-moga kita mendapat pencerahan tentang ayat yang saya qulus sufaha tadi, insya-Allah. Okey, ada soalan tak di sini? Sepatutnya kalau dah lama tak bersiaran jenis macam ni banyak ni soalan yang syarat ni. Ni nampak macam terima je semua, tak apalah, saya andaikan insya-Allah moga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita semua, saya juga dan juga para muslimah semua, insya-Allah. Dan saya akhirkan dengan aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.